Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Encik sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita berada di dalam sesi kaunseling di mana saya merupakan kaunselor kepada Encik Aini. Okey. Nama saya Nur Faizi Zati. Encik boleh panggil saya Faizi. Okey. Okey. Untuk sesi kaunseling ni, Encik boleh cerita je apa-apa Encik nak cerita, apa-apa yang Encik ingin luahkan, dan saya juga berpegang kepada etika kaunseling di mana saya perlu merasakan apa-apa isu yang dibincangkan dalam sesi ini dan tak boleh bawa isu tersebut keluar sana lah. Tapi jika ia memerlukan, maksudnya kalau memudaratkan diri Encik sendiri, diri saya ataupun orang sekeliling Encik, saya perlu merujuk kepada orang atasan lah. Adakah Encik setuju? Setuju? Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan sesi ini akan berlangsung lebih kurang dalam 30 minit macam tu. And then kalau boleh saya nak kenalan dulu siapa klien saya ni. Okey. Nama saya Faratas binti Muhammad Basri. Saya boleh panggil saya Farah. Saya berumur 22 tahun. Macam ni lah. Saya berasal daripada Kelantan dan mempunyai 4 orang adik-beradik dan saya anak yang pertama. Dan saya sekarang sedang menuntut di Universiti Sains Islam Malaysia dan mengambil dalam jurusan kaunseling. Okey. Okey, apa yang saya dapat tadi, boleh saya panggil Farah Boleh? Okey, berumur 22 tahun. Okey, merupakan anak keempat daripada anak pertama daripada 4 orang adik-beradik. Okey. Berasal daripada Kelantan dan sekarang merupakan pelajar kaunseling di USIM. Okey. So boleh tak ceritakan sedikit latar belakang keluarga? Itu bukan keluarga saya. Okey. Alhamdulillah sekarang mak ayah saya masih ada lagi. Dan mereka berdua bekerja sebagai seorang guru lah di sekolah rendah. Dan sekarang ni alhamdulillah mereka sudah mencecah 51 tahun. And then saya mempunyai sekarang 4 orang adik-beradik. Tapi yang sebenarnya ada 5. Dan seorang tu dah meninggal. Okey, maksudnya kat sini orang punya 5 orang adik-beradik sebenarnya. Tapi meninggal. Okey. Okey, dan Farah juga ada masih ada kedua ibu bapa yang bekerja sebagai guru di sekolah rendah. Okey. Okey. So boleh ceritakan sedikit tak mengenai adik yang Okey, adik saya ni yang saya cakap tadi tu dia anak yang kedua. Saya pertama dia adik kedua, dia sudi bawah saya lah. And then jarak umur kami beza setahun sahaja lah. Jadi saya dengan adik saya ni sangat-sangatlah rapat. Sebab dari kecil sampailah besar, saya memang sangat rapat dengan dia lah. Adik saya ni dia sebenarnya macam seorang yang kalau kat rumah dia macam pendiam. Dia tak banyak cakap dengan adik-adik dia, even dengan mak ayah saya sendirilah. Tapi bila berada kat sekolah tu perwatakan dia lain pula. So macam berbeza lah. Okey, maksudnya kat sini adik Farah merupakan seorang yang berbeza bila berhadapan dengan family dan kawan-kawan dia. Bila dengan family dia merupakan seorang yang pendiam, dan kalau dengan kawan-kawan dia macam periang lah sikit. Betul? Okey. Apa Farah rasa? Macam kenapa dia jadi macam tu? Okey, pada mulanya tu saya tak perasan pun dengan dia tu seorang yang macam ni cakap, dia maksudnya macam saya tak perasan yang bila kat rumah dia macam ni, kat sekolah dia macam ni. Tapi bila dah lama-lama tu macam, kenapa aku jadi macam ni kan? Saya rasa lah mungkin faktor berada di rumah pun macam mendapat tekanan dia, sebab ayah saya ni dia seorang yang macam memang nama ayah saya ni cikgu, and then dia orang macam
tegas sikit lah macam dalam bab pelajaran, bab sekolah dia agak tegas sikit lah. Tapi tegas dia tu tak ada lah macam terlalu mengongkong macam kalau dia nak ni tak lah. Tapi mungkin lah adik saya kat rumah macam tu disebabkan faktor yang mungkin dia pressure kot. So bila dia macam pergi sekolah, dia rasa macam mungkin dia rasa bebas. Bila dengan kawan-kawan dia memang saya nampak sendiri lah, bila dengan kawan-kawan dia macam tu bukan dia yang kat rumah. So macam lain sangat ni Tapi saya tak ada lah rasa macam terkejut tu ada lah, tapi saya macam okey lah kalau dia dekat sekolah tu macam tu kan tak ada lah macam murung je orang kata tak ada lah macam tu. Maksudnya kat sini mungkin adik Farah tu yang ini dua tu menjadi seorang yang pendiam di rumah sebab mungkin atas faktor ayah Farah sendiri seorang yang tegas. Dan bila dia dengan kawan-kawan dia rasa mungkin sedikit bebas lah macam tu. Okay. So kalau dengan adik-adik yang lain tak macam mana? Okay, kalau dengan adik-adik yang lain kalau waktu dulu saya tak berapa rapat dengan dia sebab saya dah ada adik saya yang kedua ni. So memang apa-apa saya nak luar, apa saya nak cerita, apa-apa mengenai sekolah lah kebanyakannya saya akan cerita kat dia. So dengan adik yang lain saya kurang rapat sikit lah, kurang share dengan dia. Tapi bila dia dah bila yang tiga lagi tu macam dah sedikit dewasa, saya mula macam lebih tak adalah berkongsi sangat kan, sebab yang perempuan tu dah besar sikit, yang dua lelaki tu dia macam tak makan sikit kan. So saya macam rapatlah sikit. Tapi bila yang adik saya dah tak ada ni, saya lebih orang cakap saya lebih menghargai lah adik-adik saya lain. So dekat situ saya macam adik aku yang ni dah tak ada, takkan dah macam yang lagi tiga macam aku nak biar macam tu kan. So saya macam kalau bergurau pun macam saya banyak bergurau, banyak mesti dia orang soal dulu memang saya macam saya buat hal saya je kat rumah tu. Tapi bila dah berlaku peristiwa tu saya macam aku ada adik lagi and aku kena hargai dia orang, aku kena bagi apa yang dia orang minta, tapi mengikut kemampuan saya sendiri lah. Macam tu. Jadi kalau macam yang adik yang ketiga tu perempuan tu dia sekarang berapa? 18. And then bila dia dah masuk sekolah menengah tu dulu macam banyaklah saya berkongsi cerita dengan dia. Tapi yelah sebab memanglah banyak tapi tak selalu lah sebab dia kan duduk asrama. So saya macam saya macam kesunyian juga lah kat rumah kan. Tapi bila pada waktu PKP tu macam okey lah sikit kan, macam banyak cerita, banyak gelak, banyak gurau apa semua. And saya kat rumah tu macam suka mengurus adik saya macam tu lah. Kalau yang dua lagi tu saya tak adalah pernah, saya macam tak pernah kot berkongsi soalan dengan dia, rasa apa semua kan. Tapi macam dia orang adalah macam berkongsi dengan saya. Alhamdulillah saya macam sangat suka yang hubungan kita orang sekarang. Kat sini kehilangan tu membuatkan Farah rasa perlu menghargai adik-adik lain. Dan kalau dulu, beza dulu mungkin faktor dia orang maksudnya kurang dewasa lagi untuk kita berkongsi cerita. Ya, bila dia orang dah dewasa macam adik Farah yang ketiga tu mungkin Farah dah selesa ya berkongsi cerita dengan dia. Okey, kalau dengan yang dua tu mungkin dia kurang matang lagi Farah yang berkongsi cerita. Okey, boleh tak saya tahu rate keakraban Farah dengan adik-adik tu? Yang sekarang kan? Sekarang mungkin ada 8 ke 9 macam tu kot. Agak tinggi ya. Okay. So macam Farah cakap perlu macam setelah kehilangan tu Farah rasa macam perlu hargai mereka. So macam Farah apa tindakan Farah untuk hargai mereka? Cara saya lah ni. Cara saya hargai mereka maksudnya bila ada waktu, contohlah waktu kat rumah, saya akan macam mana cakap
saya ni tak reti nak tunjukkan saya sayang ke apa, tapi agak saya macam macam cakap, contohlah, okey, memanglah kebanyakan kita orang memang selalu lepak dalam bilik masing-masing, buat hal masing-masing kan. Tapi bila berada dekat macam dekat luar ke, makan sama ke, so dekat situ lah saya macam minta tolong ni apa semua, macam saya betul-betul macam nakkan keberadaan mereka tu dengan saya. Begitulah dengan dia orang lah. So saya agak kita orang tak adalah macam macam jom lah kita pergi piknik ke, kita pergi bercuti ke. Family saya bukan jenis macam tu. Jadi kat rumah tu lah saya cari masa peluang. Ada waktu tu macam kalau macam terlalu bosan, saya macam jom lah kita tengok movie dekat TV kan. So kumpul lah kat situ. Kadang-kadang mak ayah saya tak join lah. So kita je lah join. Macam tu lah cara saya. Macam tu kot. Okay, cara Farah senampak kat sini, saya boleh puji ya. Cara Farah tu mungkin salah satu cara yang berkesan untuk eratkan hubungan silaturahim bersama adik-beradik ya. Okay. Macam Farah akan menggunakan masa yang ada, especially kat rumah lah ya. Tambahan lagi waktu PKP hari tu kan, menggunakan sepenuhnya masa tu bersama adik-beradik. Dan kalau pada pandangan Farah, dia membantu ke tak untuk eratkan hubungan tu? Bagi saya sendirilah, alhamdulillah lah, membantu lah. Tak adalah nak cakap 100% membantu tu, tak lah, tapi membantu untuk saya sendiri kan. Sebab yelah selagi kita ada dengan dia ada dengan kita, sewaktulah kita patutlah kita kena hargai dia kan. Macam supaya nanti kita macam tak menyesal lah di kemudian hari ni, macam kenapa aku tak pernah ni dengan dia. Sebab adik-beradik ni, bagi saya lah macam pergilah mana-mana kita berkawan dengan dia ni serapat-rapat mana sekalipun, dengan adik-adik kita jugalah, dengan adik-adik kita jugalah kita minta tolong, kita minta itu dan semua kan. Dia cincin takkan putus. Betul. Okay, maksudnya kat sini Farah ni macam rasa adik-beradik tu, ya kita semua ada adik-beradik, and adik-beradik lah yang akan tolong kita bila susah kan. Orang lain belum tentu lagi kan. Okay. So selain berada di rumah, menghargai masa di rumah tu, ada tak cara-cara yang Farah ambil untuk eratkan lagi hubungan tu? Sebab saya macam, okeylah kalau saya tengok adik-beradik orang lain kan, dia kebanyakan macam pergi bercuti apa semua, so dekat situ lah dia orang akan cari masa kan. Tapi macam saya ni, macam cakap tadi lah, kita orang macam jarang nak pergi bercuti apa semua kan. Secara saya macam apa lagi macam contohlah kalau macam dia minta tolong kan, saya akan tolong semampu yang saya boleh lah. Tapi bila saya tak mampu tolong tu, saya rasa macam serba salah. Tapi saya tak adalah diselubungi rasa bersalah tu lama sangat kan. Macam tu kot cara saya tu tadi. Okay, saya nampak juga cara Farah kat sini, Farah akan macam maksudnya sumbang tenaga dan daya upaya untuk membantu mereka ya. Okay. Kalau boleh, kalau Farah tak keberatan, boleh tak share, pernah tak berlaku konflik antara adik-beradik? Konflik yang besar. Seingat saya macam tak ada, macam yang tak bercakap ni tak ada lah. Alhamdulillah lah setakat ni, sebab diorang macam bukannya meningkat dewasa lah kan. Sebab tak ada lah, tapi bergaduh yang macam pernah lah macam bergaduh macam mana bertumbuk tu. Adalah kot, tapi sekejap je lah kita orang gaduh. Tapi saya banyak bergaduh dengan adik perempuan saya lah. Dia macam kita orang gaduh bermulut lah tu. Setiap hari tu ada lah, tapi sekejap je lah. Benda tu bagi saya orang cakap benda tu memang perlu ada kot dalam hubungan adik-beradik supaya macam kita lebih rapat dengan dia. Tapi setakat ni konflik besar tu tak ada lagi lah. Alhamdulillah lah. Okay, jika berlaku konflik dalam adik-beradik kan, Farah kan nak sebelum
Okey, so jika situasi itu berlaku, apa Farah akan buat? Kalau nantilah berlaku kan, mungkin saya akan, saya tak pernah tapi mungkin kalau pergaduhan tadi tak pernah, tapi kalau macam berlaku perselisihan faham adik saya dengan ayah saya tu adalah kan. Macam contoh macam hari tu nak balik raya tahun lepas. So adik saya ni dia macam, adik saya yang keempat. Yang keempat ni dia jenis macam, dia orang tak boleh nak tegur dia. Dia cepat melenting lah. So dekat situ berlaku lah macam pergaduhan macam tu kan. So waktu tu saya macam panik, macam tak tahu nak buat apa. Jadi saya macam tenangkan dua-dua. Tapi waktu tu tak adalah macam waktu saya tenangkan tu macam berlerai terus kan. Tapi macam sabar-sabar. First kali saya akan tegur adik saya yang tu lah. Sebab yelah dengan parents yang tak elok buat macam tu kan. Malah macam mana pun kita kan, malah macam mana pun parents kita buat dekat kita, tapi tengok macam tu. So saya tegur dia dulu. Tapi sebelum tegur tu macam calm down dulu lah dia. Macam sabar, relax, macam marah-marah tu semua kan. Saya tegur dulu dia. Lepas tu barulah saya macam tenangkan ayah saya sendiri apa semua. Macam tu lah kot. Sebab yang tu satu lah, sebab sebelum ni pun pernah berlaku juga. Waktu sekolah menengah kot, adik saya yang kedua ni, arwah tu, pun yang dia jenis seorang yang lagi satu dia jenis sensitif. Kalau orang tegur dia tak mengamuk, dia macam menangis. Dia mudah sangat menangis, dia macam sangat sensitif lah. Bila kena tegur padahal benda tu tak ada dah. Besar sangat bagi saya lah. Bagi dia mungkin benda tu besar dan dia sensitif. So satu hari tu saya tak ingat kenapa dia kena marah dengan ayah saya sampai ayah saya macam marah-marah dia. Lepas tu macam mengamuk lah, ayah saya macam mengamuk macam tu kan. Lepas tu saya macam tak boleh tengok okey, lelaki dengan lelaki bergaduh ni macam bagi saya macam menakutkan lah. Saya tak boleh, so saya macam saya cuba nak leraikan and then saya yang kena marah. So waktu tu lepas kali tu saya macam takut sangat, macam kalau ada apa-apa bergaduh saya biar je. Saya macam biar je lah, tak nak lah tegur, nanti kan aku pula yang kena. Tapi tu kejadian pertama lah kan. So lepas yang berlaku bila mak ayah saya macam mengamuk ke marah ke adik saya macam biar je. Saya macam tak nak. Sebab saya takut, sebab saya dah alami peristiwa tu, saya tak nak. Saya takut jadi kalau saya contoh, saya pertahankan lagi, takut saya macam kena pula. Jadi macam tak apalah, tapi mungkin waktu dulu mungkin saya jenis yang fikir yang jenis takut kan orang buat apa kat kita. Tapi bila dah hari tu punya tahun lepas punya berlaku tu, saya macam aku dah besar, takkan aku nak tengok macam ni kan. Dah lah aku ni sulung, lepas tu takkan aku nak biar pergaduhan tu macam tu berpanjang ni kan. So saya macam rasa macam tak boleh aku kena buat juga. Macam tu lah. Apa yang saya tak nampak kat sini, of course lah dalam satu hubungan tu mesti ada konflik juga kan. And then Farah ni saya nampak macam, bagi saya Farah seorang yang bertanggungjawab. Sebab macam walaupun pernah kena marah tapi cuba sebab cuba rasa, mestilah kita takut kan. Macam Farah cakap, Farah pernah kena marah semua tu kan, lepas tegur orang bergaduh kan. Tapi cuba melawan, bila dewasa ni Farah cuba melawan rasa takut tu untuk tegur jika macam ada pertengkahan ke. Okay. So macam mana macam mana beza Farah rasa bila tegur, dulu Farah tegur kena marah, sekarang ada kena marah lagi? Tak ada lah waktu tu, sebab mungkin saya rasa mungkin cara saya kot yang tak betul kan. Sebab situasi yang first tu saya tegur macam mungkin tak terlalu, orang cakap tak terlalu proper lah kan. Macam tu cara saya lah yang tak betul. So sekarang ni saya nampak beza macam aku kalau betul kena tegur macam ni waktu orang tengah bergaduh lah. So nampaklah perbezaan tu, sebab dulu tak matang kan. Sekarang ni tak adalah cakap saya matang, tapi
boleh berfikir dengan cakap dengan lebih elok sikit lah. Rasanya kalau dulu kita tak tunggu pun orang untuk tenang kan. Macam Farah terus macam tegur bila dia orang tengah marah. Dan bila sekarang mungkin belajar daripada kesilapan, mungkin belajar daripada pengalaman yang lepas. Kalau biarkan dia orang tenang dulu, and then baru tegur. Okay. Sebab jadi kalau kita tegur orang dalam keadaan orang marah, orang lagi rasa berapi kan. Sebab tinggi tegur aku semua kan. Tak boleh lah buat macam tu. So nampaklah macam aku kena biarkan orang tu cool down dulu. Macam okey sikit, baru tegur dia. And then tegur tu macam dengan elok lah. Kita tak boleh tegur bila dia orang tengah berapi. Kita kena jadi air. Betul? Okay. So, saya nampak kat sini isu berkenaan adik-beradik ni tidak terlalu besar untuk Farah sebab mungkin Farah hubungan dengan adik-beradik tu agak baik ya. Bila dah meningkat dewasa dah macam terlalu erat. Alhamdulillah. So macam mana pula kalau dengan ibu bapa? Dengan ibu bapa ni, waktu dulu dan sekarang ni memang saya nampak perbezaan dia. Sebab dulu saya dengan mak ayah saya ni, saya macam tak terlalu bercakap pun. Nak bergurau bentar lagi kan. So saya takut dengan dia orang nak bergurau sebab saya tengok dia orang ni macam serius. Pandangan saya pada waktu tu lah. Macam serius lah, takut lah. Sebab dulu ayah dengan mak saya, macam saya cakap lah, ayah dengan mak saya ni tegas dalam pembelajaran pendidikan. So kalau macam buat silap sikit, saya jadi takut. Padahal dia orang macam okey je. Macam contohlah kalau saya tak dapat target yang dia orang nak kan, dia orang okey je. Tapi saya ni macam overthinking. Jadi saya macam boleh nak buat apa semua kan. And then tapi bila dah saya macam dah makin besar sikit ni, saya pandai berkomunikasi dengan dia orang. And then alhamdulillah lah hubungan saya dengan mak ayah saya macam nak cakap terlalu rapat tu tak juga, tapi rapatlah sikit. Tapi saya mau kepada mak saya lah. Kalau ada apa-apa masalah saya nak begitu, ada nak minta ni apa semua, dengan dia lah saya akan cakap dulu. Kalau dengan ayah saya ni, dia macam mana? Mungkinlah ayah saya, orang lelaki kan dia tak pandai nak tunjuk kan. Ada je macam saya minta nak tolong belikan ni apa semua, dia macam okey je. Tapi fikiran saya ni, dia macam kalau aku minta ni kan, nanti takut kalau aku buat salah kan dia ungkit balik. Macam tu. So jadi macam tak apalah, tapi bila saya macam memerlukan pertolongan dia terlalu, memang sangat memerlukan, saya akan minta tolong dia. Tapi alhamdulillah lah macam ayah saya macam okey lah, walaupun mak saya macam saya cakap ayah saya ni macam panas marah kan. Tapi bagi saya, ayah saya bukan panas marah, dia jadi macam yang tegas dan garang. Sebab ayah saya ni dia macam seorang yang contoh, kalau saya buat salah, memang saya dulu main selalu lah memang marah sampai dah sekarang ni memang ada lari marah tapi sikit kan. Kalau dia marah waktu tu je. Dia marah kejap je, lepas tu tak lama tu dia baik terus. And then ayah saya ni jenis macam contohlah kalau dia cakap tak boleh okey, tak boleh masuk ni, tak boleh masuk benda, tak boleh buat benda ni kan. Pada waktu tu je dia tak bagi. Tapi bila kita minta balik, dia macam bagi. Macam tu. Mungkin saya anggap ayah saya ni dia macam seorang yang tegas tapi dia macam hati dia lembut lah. Macam tu. Tapi beza pula dengan mak saya ni, dia kalau dia cakap tak boleh, memang tak boleh. Tapi tengok pada benda macam kalau saya buat benda tak elok ke, kalau dia tak bagi, memang tak boleh. Okay. Nampak kat sini Farah, macam Farah cakap tadi, beza dulu dengan sekarang. Dulu mungkin Farah tak rapat sebab persepsi terhadap ibu bapa tu mungkin Farah rasa mereka ni garang. Terlalu macam pada Farah mereka terlalu strict dalam pembelajaran. Apa-apa kena dapat A, padahal dia orang okey je kan. Kalau macam sekarang ni mungkin rapat sedikit, mungkin amatlah mungkin bukan sedikit tapi mungkin rapat sangat sebab dia orang ni
Farah dah matang, semua dia orang pun mungkin selesa untuk share problem tu dengan Farah. Farah pun selesa kan share dengan dia orang. Selesa dia juga, tapi kalau personal pasal peribadi saya sendiri, saya ada je share dengan mak saya, tapi untuk mendalam tu saya tak cerita lah. Saya takut. Sebab adalah satu cerita saya takut kan. So saya simpan sendiri. Tapi macam pasal pembelajaran, pasal kawan, pasal kehidupan ke apa-apa, saya kepada mak saya lah. Lebih apa-apa saya cerita ke mak saya. Kalau dekat ayah saya ni, ada juga cerita sama dengan macam mak saya, tapi tak terlalu dalam. Sebab kita orang macam jarang borak lah. Tapi kebanyakannya macam ayah saya lah macam yang dia mulakan dulu. Macam tu lah. Ini approach ya. Ini approach. Dia cakap. Okay. Nampak kat sini lah, Farah ni lebih rapat dengan mak bila berkongsi apa masalah ke, tapi tidak terlalu mendalam Farah cakap. Okay, maksudnya pernah tak Farah cakap Farah macam simpan benda tu dalam seorang diri kan? Dia tak rasa terbeban bila simpan benda tu? Bagi pada benda tu rasa terbeban lah kan. Tapi bisa fikir balik kalau aku cerita ni kan nanti ibu marah pula. So saya macam tak apalah sampai sekarang saya tak cerita kat dia. Tapi saya tak tahu dah dia tahu ke tak kan. Tapi saya simpan juga macam tak nak cerita. Kalau nanti saya cerita macam mungkin akan memburukkan tapi sama ada memburuk sama ada ya atau tidak. So benda tu dah tahu. Maksudnya macam benda tu akan memburukkan keadaan ke. Itulah. Mungkin tak Farah takut untuk berkongsi, takut dia orang marah. Okay. Selain ibu kan, maksudnya Farah cakap Farah share dengan ibu problem, tapi mungkin ada masalah yang kalau Farah hadapi tu Farah tak berani nak share dengan ibu, mungkin ada orang lain Farah akan cari. Okay, ada. Macam saya cakap tadi, adalah something saya tak share dengan ibu saya. Jadi saya akan cari seorang kawan saya ni yang saya memang rapat lah dengan dia dari dulu, alhamdulillah sampai sekarang. Apa-apa saya macam cerita je kat dia yang saya tak cerita kat mak saya tu lah. And then dia macam lah tahu semua benda pasal saya apa semua dia tahu. Itulah. Tapi dengan kawan saya adalah saya cerita. Yang lain tu saya ada cerita juga. Saya macam lebih selesa bercerita dengan dia. Lepas hal peribadi tu lah. Maksudnya kat sini kalau tak boleh nak share dengan ibu, Farah share dengan kawan ni kan. Mungkin boleh kata kawan baik. Okay, saya anggap dia kawan baik. Tapi saya tak tahu dia. Itu kawan baik sebab selesa share dengan dia. Sebab dari sekolah sampai sekarang macam berhubungan lah. Alhamdulillah lah. Saya anggap dia sebab saya pun tak ada kakak, jadi saya macam anggap dia sebagai tak adalah sebagai kakak tapi orang saya boleh luahkan apa-apa. Maksudnya kat sini memang kalau Farah tak berani nak share dengan ibu, Farah akan share dia sebab mungkin dia macam berperanan sebagai seorang kakak ni Farah. Mungkin lah bagi saya sebab dalam ramai-ramai kita orang tu dia yang macam paling tua. Sebab and then personality dia, tingkah laku dia tu dia lebih matang daripada kita orang. Macam okay. And then kebanyakan kawan saya dia more pada yang kawan saya tu tadi lah. So macam and then saya bila bercerita dengan dia pun saya macam selesa. Maksudnya kematangan dia tu membuatkan Farah selesa untuk bercerita, berkongsi masalah. Betul. Mungkin juga dia ada memberi idea yang bernas untuk Farah gunakan. Sebab dalam adik-beradik dia pun walaupun dia anak kedua kan, tapi dia ada abang, tapi bila dia juga lah berkongsi dengan saya and then tengok family dia, saya boleh nampak lah macam dia ni orang yang jenis yang bertanggungjawab, macam tu. Okay. Sikap bertanggungjawab dia tu membuatkan Farah selesa untuk berkongsi. Okay. Kalau boleh saya tahu, dari skala 1 sampai skala 10,
keakraban Farah dengan dia tu berapa banyak? Mungkin sama dengan mak ayah saya juga kot, 8 sampai 9. Maksudnya dapat jugalah dengan dia. Alhamdulillah. Boleh ceritakan sedikit latar belakang kawan Farah tu? Okey. Okey, kawan saya sebut nama tak apalah. Okey, Kawan saya tu sama umurnya saya juga, 22 tahun. And dia sekarang sedang menuntut di UIA. Kos bahasa Arab. Saya bahasa Arab. And berada tahun yang sama dengan saya jugalah. Lepas tu dia anak yang kedua daripada adik-beradik dia 7, 2 daripada 7 adik-beradik lah. Okay, maksudnya melalui background yang Farah bagi tu, maksudnya Farah tahulah latar belakang family dia, maksudnya rapat lah. Tahu dah sikit-sikit sebab dulu waktu sekolah mak ayah saya kan balik kerja balik lambat kan. Jadi boleh dikatakan setiap hari lah saya pergi rumah dia. Kadang-kadang saya rasa macam segan yang dengan family dia kan. Masuk datang dia kan. Saya rasa segan tapi macam dekat situ pernah macam tidur kat rumah dia, macam mandi apa semua. Saya macam tu lah. Maksudnya kisah dulu, maksudnya bila mak Farah lambat sikit datang jemput kat sekolah tu, Farah macam tumpang dia dari situ. Lama titik keakraban tu. Saya tak ingat, saya tak sure lah dari situ ke. Tapi waktu sekolah dulu macam mana saya dapat dia? Saya tak ingat lah. Mungkin kita orang macam banyak berkongsi kot. Macam tu lah. And then bila dah macam rapat kat situ, so macam berani lah pergi rumah family apa semua. Okay, maksudnya kat sini Farah dah mempunyai hubungan yang rapat juga dengan kawan-kawan kan. Okay. So boleh saya tahu tak, kita sebagai manusia, naklah macam mempunyai hubungan yang erat dengan kawan-kawan. Boleh saya tahu tak plan Farah untuk eratkan hubungan dengan kawan-kawan tu? Ya, dan saya untuk eratkan hubungan. Saya nak cakap plan tu tak adalah plan yang meriah-meriah sangat lah. Cumanya macam masa sekarang ni tak boleh nak keluar kan. So mungkin kita orang mungkin boleh video call ke untuk eratkan lagi hubungan tu kan. Tapi nak cakap plan apa? Macam tu je ke? Maksudnya Farah akan menggunakan media sosial, media elektronik, maksudnya kemudahan pada masa kini untuk berhubung dengan mereka lah. Okay. Alhamdulillah saya nampak hubungan Farah dengan family, dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan pun erat. So maksudnya Farah tak ada permasalahan dalam hubungan macam tu. Okey, maksudnya kat sini saya nampak Farah akan menggunakan cara Farah untuk eratkan hubungan bersama family, adik-beradik dan kawan-kawan tu melalui kemudahan, masih ada. Maksudnya Farah akan gunakan sepenuhnya masa tu bersama family, bersama kawan yang jika ada masa yang terluang. Betul? Okey, so sebelum akhiri sesi, suka saya ingatkan bahawa Farah tak perlu risau. Apa-apa yang dibincangkan dalam sesi kaunseling ni adalah takluk dalam etika kerahsiaan, di mana saya tak boleh membincangkan isu yang dibincangkan dalam sesi ini di luar sana. Dan seperti yang saya dapatkan persetujuan daripada Farah tadi, dan Farah juga bersetuju jika maklumat ini memudaratkan Farah, orang sekeliling ataupun saya sendiri, saya perlu maklumkan kepada pihak atasan. Okey, sebelum akhiri sesi, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini, dan terima kasih juga kerana sudi berkongsi dengan saya. Okey, terima kasih. Sama-sama.